Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Bila berbuat maksiat, segera kembali bertaubat. Wahai gulam, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla kerana suatu maksiat yang sudah engkau lakukan. Tetapi segera basuh najis pakaian agamamu dengan air taubat. Menetap atas taubatmu itu dengan penuh ikhlas. Harumkannya dan asapkannya dengan wangian makrifat. Awas engkau bila engkau sudah berada dalam keadaan serupa ini, jangan pula engkau menoleh ke belakang. Kerana jika engkau menoleh, maka binatang-binatang buas yang sedang berdiri menunggumu dan yang hendak mengacau dan mengganasmu bersedia untuk menerkam kepadamu dan menghalangimu dari terus melakukan seperti itu. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla dengan hatimu dan jangan makan menurut kehendak tabiatmu yang gelojoh dan mengikut tuntutan hawa nafsumu dan syahwatmu yang tidak mengenal batas. Jangan engkau menjamuh makanan melainkan di sampingmu ada dua saksi yang jujur, iaitu kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian minta lagi dua saksi yang lain, iaitu hatimu dan tindakan Allah Azza wa Jalla. Bila sudah ada keizinan dari Al-Quran dan hadis dan hatimu juga, maka kini tunggulah keizinan yang keempat, iaitu tindakan Allah Azza wa Jalla. Jangan menjadi seperti pengutip kayu di waktu malam. Dia terus memungut kayu dan tidak ambil tahu apa yang bakal dipungut oleh tangannya. Apakah itu meredakan Tuhan Pencipta ataupun manusia yang dicipta? Ini suatu hal yang tidak akan dicapai dengan hanya memperindahkan diri dengan berbagai-bagai angan-angan atau memberatkan diri atau dengan berpura-pura sahaja. Akan tetapi dia adalah suatu hal yang menetap di dada yang dibenarkan oleh amalan, yakni amalan yang ditujukan khusus bagi memperolehi wajah Allah Ta'ala, yakni keredaannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara perkara yang melemahkan ketaatan itu ialah dosa kita. Bila mana kita dah baik, kita dah okey, tiba-tiba kita terlanjur buat dosa, atau kita pada waktu tertentu tidak mampu menguasai keadaan dan situasi, lalu terjebak dengan dosa. Bila kita buat dosa, sama sebagaimana bila kita sedang berjaya, tiba-tiba kita gagal, lalu kita akan putus asa. Bila seorang misalnya, contoh kalau dia berniaga, untung, hari ni rugi. Rugi hari ni mungkin menyebabkan dia tak nak lagi berniaga. Dia akan rasa give up, lemah semangat dan sebagainya. Dalam analogi kita tentang kehidupan duniawi, bila kita gagal sekali, kita dah rasa lemah. Kita tanam pokok, tanam buah, tiba tak menjadi, kita berkata dah tak nak buat dah.
Apatah lagi kalau berkali-kali. Berkali-kali kita tanam pokok, mati. Akhirnya kita buat konsolusi, barangkali tangan saya panas. Tangan saya panas ini ialah suatu manifestasi daripada rasa lemah dan gagal. Sedangkan kalau tanam pokok, tak ada istilah tangan panas atau tangan sejuk. Yang ada malas rajin. Yang gunakan saya tak boleh tanam pokok, tangan saya panas. Itu menunjukkan bahawa kita dah redha kegagalan dalam diri kita. Dan kita jadikan malas sebagai satu alasan yang tetap untuk kita. Sedangkan kita diajar untuk sentiasa berusaha dan berusaha. Sama juga bila kita buat baik. Kita dah rajin ke masjid, dah rajin ke surau, tiba-tiba tergelincir seketika, buat dosa. Menjauhkan kita daripada masjid, surau, menjauhkan kita daripada majlis ilmu, daripada para alim ulama. Kita mula termanggu atau mula termenung, kita mula rasa macam dah tak nak buat baik. Apatah lagi syaitan terus. Bila kita buat maksiat, maka syaitan datangkan kita dengan pelbagai bentuk halangan-halangan untuk kita kembali bertaubat. Syaitan menggunakan pelbagai strategi. Syaitan goda kita buat maksiat. Goda. Bila orang tu dia sedar, setiap kali dia buat maksiat, dia tahu bahawa obatnya ialah taubat. Dia nak kembali ke landasan kemanisan ibadat, landasan makrifat, mesti taubat. Sesegeranya. Apatah lagi kalau tahu para ulama membahagikan taubat itu pada dua. Taubat wajib, taubat sunat. Taubat wajib maklum meninggalkan perkara-perkara yang Allah perintah, melakukan perkara yang Allah haramkan, mengambil hak orang lain, maka ini taubat segera. Ini wujubuhu, kewajibannya itu alal fawri, laisa alal tarakhi. Segera, bukan bertangguh dan bertempoh. Ada satu lagi ialah taubat sunat. Taubat sunat bila kita buat benda-benda yang kita rasa seperti meninggalkan perkara sunat, meninggalkan kebiasaan kita buat ibadat. Biasa kita ngaji Quran tiap pagi, tiba tak ngaji. Kita rasa bersalah, kita taubat hal itu. Ini yang disunatkan supaya kita dapat balik amalan tadi. Kita biasa sedekah ke orang setiap minggu, tiba dah malas sedekah. Musim-musim pandemik susah belakang ni, kita pun malas sedekah. Kita pun menyesal. Baru kita tahu sedekah ni tak cerita senang atau susah. Ia amalan. Sikit banyak. Bagaimana bentuk dan gaya itu terpulang pada kemampuan. Sebab malaikat dia turun setiap hari dan berdoa, Ya Allah, yang bersedekah hari ini engkau suburkan harta, yang kedekut engkau musnahkan. Malaikat dia tak tahu pandemik ke tak pandemik. Dia tak kata, Ya Allah ni tengah pandemik, tak apa, tak apalah. Jalan. Benda tu berjalan. Kalau tidak ada satu pun ibadat terhenti dengan apa pun sebab. Tidak ada yang berhenti. Melainkan bila nyawa kita terhenti, maka berhenti. Lagi mana kita hidup, berdiri atau duduk, atau berbaring atau terlentang, maka ibadat tetap jalan. Sebab itu kita belajar nak memahami ibadat pada setiap keadaan. Jangan ada orang bercerita tentang, oh saya nak berhenti Ustaz sebab saya dah tak sihat. Tak, awak tak boleh berhenti. Nyawa awak masih ada. Ia amanah untuk buat ibadat. Maka bila seorang tuan-tuan dah rajin buat ibadat, tiba dia buat dosa, dia mula lemah semangat. Dia mula rasa, tak apalah, tak nak lagi buat. Saya katakan bahawa syaitan bila seorang buat dosa, dia paling gembira. Oh, syaitan gembira. Bila syaitan tahu, bila seorang berdosa, dia dah masuk dalam perangkap syaitan. Maka syaitan akan jadikan dosa pertama itu sebagai dosa yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan dosa pertama yang dilakukan itu penyebab penghalang untuk dikembali taat pada Allah. Itu syaitan di antara senjata-senjatanya pada orang yang dah buat dosa ni, supaya orang ni jangan kembali lagi. Yang pertama, tazyin. At-tazyin maknanya dia akan menghiasi dosa tu. Sedap juga, seronok juga. Dia mula-mula datang rasa macam salah sebab kita masih ada iman. Kita masih ada iman macam kita anak masih ada mak ayah. Tuan-tuan buat salah kena marah. Walaupun tuan-tuan dah besar. Umur berapa? 70. Mak ada lagi. Mak ada umur 100. Dia marah lagi. Siapa pun yang masih ada mak ayah, dia mesti kena marah lagi. Walau dia tua lah. Kalau dia bos ke, dia jadi bosku ke, kena marah juga.
Itu power mak ayah. Itu gambaran kalau orang ada iman. Bila kita ada iman, bila buat maksiat, iman akan marah kita. Ini panggil nafsul lawamah. Dia akan mencela kita. Kenapa buat macam tu? Kenapa buat macam tu? Tapi syaitan akan lawan iman ini. Syaitan akan tazin, menghiaskan. Maksiat ni bagus. Tak ramai orang buat. Kamu buat, special kamu ni. Benda ni sedap. Benda ni bagus. Benda ni untung. Benda ni ini dan ini. Dia akan nampak seolah maksiat ni macam kita jumpa emas. Jadi seronok. Sedap juga. Kita bayangkan kalau kita tidur, tak bangun subuh. Sedap juga. Nak bangun subuh pukul 4 pagi, 5 pagi. Allah. Beratnya. Saya kata tidur lah. Sedap tidur ni. Hujang-hujang sedap. Selimut lagi. Aircon lagi. Maka kita pun, sedap juga tak bangun subuh. Tak apa, yang penting kita solat subuh. Kita pun bangun pukul 7, pukul 8. Lama-lama jadi sedap. Tazim. Yang kedua, bila mana kita buat maksiat. Kenapa Syekh Abdul Qadir sebut kena taubat cepat? Sebab saya dah kata bila kita mula buat dosa, syaitan nampak kita ialah mainan dia. Game. Macam mana dia nak mainkan kita? Biar kita tak kembali pada taat dengan taubat. Jangan taubat. Syaitan dah hiaskan maksiat kita. Dan kedua yang syaitan buat ialah dia panggil talbis. Apa itu talbis? Maka dia akan mengelirukan kita. Maksiat ke ni? Bukan maksiat. Tak salah pun. Dia menganggap benda tu tak salah. Tak ada masalah. Bahkan dia kata kita pun banyak buat baik. Banyak. Dan kita buat maksiat ni pun sebab kita nak buat baik lain. Yang terima rasuah macam tu, tak apalah kita terima rasuah. Tapi kita nak bantu masjid, surau. Kita nak jadi Robin Hood. Tak apalah kita curi duit orang. Tapi kita nak tolong orang tu, orang ni. Maka syaitan mula kelirukan kita mana betul, mana salah. Sehingga dia menjadikan yang salah tu betul. Ramai orang buat maksiat, dia kata, okey betul. Tu dia tak pakai tudung, dia kata, apa salah ni? Tak pakai tudung, yang penting hati baik. Syaitan mula kelirukan antara patuh syariat dengan hati yang baik. Lalu sampai peringkat dia kata, awak kalau pakai tudung pun hati buruk, busuk. Lebih teruk pada saya. Sebab Allah kan tengok hati. Dah. Di rupa hadis tu menyebut Allah tengok amalan dan hati dua-dua. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa paras kamu, bentuk fizikal kamu, tapi Allah lihat hati dan amalan kamu. Tapi syaitan kelirukan dia, yang penting hati baik. Maka dia pun berani buat maksiat. Sebab dia sudah kena talbis. Apa itu talbis? Dikelirukan. Sebab itu ramai orang buat dosa, dia keliru. Tentang ini dosa. Yang sah dulu dia orang baik. Maka dia pun buat. Sebab itu, kalau saya bagi contoh mudah, tudung lah. Kadang-kadang dia pakai tudung, lepas tu kata, saya rasa saya hipokrit lah pakai tudung. Maka buka tudung. Saya nak tunjukkan saya orang yang sejati. Saya tak mau hipokrit. Islam marah sifat hipokrit. Dia keliru. Dia kata Islam marah hipokrit. Ya betul. Tapi bukan hipokrit dengan maksud meninggalkan perintah Allah. Dia patut belajar ikhlas. Dia patut belajar jujur. Tak, saya nak biar orang kenal saya ialah saya. Tak ramai mana orang yang dah bertudung tiba buka balik. Dan menganggap langkah dia bertudung itu salah. Yang penting dia jaga hati. Maka orang ni sebenarnya ditalbis, dikelirukan oleh iblis. Dikelirukan oleh syaitan. Kan tu bila kita buat maksiat, kita jadi, bila kita buat maksiat, kita tak sekadar taubat, kita dah jadi barang mainan syaitan. Dia nak baling kat mana? Maka dia mula kelirukan kita. Dan yang ketiga, kata ulama, ila taswif. Dia mula tanamkan dalam diri kita, nanti dulu. Apa dia nanti dulu? Tangguh taubat. Kita buat dosa, saya kata nanti dulu. Dosa baru satu buat, bukan banyak pun. Tunggulah tua sikit. Tunggulah AJK masjid berubah dulu, baru kita taubat. AJK masjid berubah. Gaduh dengan AJK masjid. Tunggulah benda ni. Dia taswif. Jadi dia kata tak apa Ustaz. Ni musim-musim Covid ni kita buat maksiat. Tak apa. Kita tangguh. Kita akan taubat lepas habis Covid. Kita taubat lah. Kita pencen, kita taubat. Kalau kita jumpa orang baik, kita taubat. Bila kita buat maksiat, syaitan tu tanamkan taswif.
jangan taubat lagi. Sebab itu Allah Ta'ala ajar kita. Bila buat je dosa, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kepada keampunan Allah. Segera. Jangan kamu lambat-lambatkan taubat, nanti Allah murka pada kamu. Tapi syaitan akan kata, nanti dulu jangan taubat lagi. Kamu masih muda. Kesalahan kamu cuma satu. Satu je. Bukan dua, bukan tiga, satu. Maka bila syaitan berjaya menempuh dan menangguhkan kita, maka kita pun akan buat dosa kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan agak suka untuk kembali. Sebab itu tuan-tuan bila nak menghadapi taswif, ingatlah mati. Dia ingat mati. Bila datang syaitan bisikkan pada kita, jangan taubat lagi, tunggulah tahun depan. Tunggulah taubat waktu ini, waktu itu. Kita terus ingat, ya Allah, malaikat maut bila-bila datang pada aku. Mati bila-bila datang pada aku. Kita hari ni baca Facebook, buka Facebook, cerita orang ni mati, orang tu mati. Umur berapa? Umur baya kita. Lebih bawah pada kita. Lebih sihat pada kita. Mengejut matinya. Lebih kaya daripada kita. Lebih muda daripada kita. Segala dia lebih tapi dia tetap mati. Maka kita yang lebih kurang ni tuan-tuan. Yang tak ada lebih, kurangnya lebih. Sebab tu panggil lebih kurang. Kurang kita lebih. Kita taklah muda macam orang tu. Taklah sihat macam orang tu. Tapi masih lagi menangguh-nangguhkan. Merasa umur panjang. Ini belitan iblis. Taswif. Dan yang keempat, bila kita buat dosa, syaitan akan buat pada kita tahwin. Apa tahwin? Dia kata lah kecil je dosa, bukan besar pun. Memperkecilkan maksud. Kecil sangat dosa. Tak besar pun. Orang lain buat dosa lagi besar. Itu yang jenis kalau sembahyang 5 waktu, dia sembahyang 1 je. Awak ni kenapa sembahyang 1 waktu? Saya ni okey Ustaz. Yang lain terus tak solat. Saya okey juga 1. Dia anggap bahawa dengan dia meninggalkan maksiat tak jejas apa-apa. Ini tahwin. Mempelekehkan maksiat. Dia kata Abdullah bin Mas'ud, orang beriman tengok dosa walau kecil bagai gunung menghempak kepala. Orang munafik tengok dosa besar bagai lalat singgah ke hidung, maka dia halau begini. Halau kecil. Tahwin. Ini kerja syaitan. Sebab tu bila kita buat dosa, kita rasa ia kecil, syaitan dah masuk dalam diri kita. Alah kecil, bukan apa-apa ngumpat je. Bukan apa-apa kutuk sikit-sikit je. Jangan. Dosa ni, jangan tengok jenis dosa. Tengok dengan siapa kita berdosa. Dengan Allah. Tengok kepada kebesaran Allah yang mana kita buat dosa. Jangan tengok dosa tu. Dan tengok juga dosa tadi menghalang kita daripada mendapat rahmat Allah. Dan menjadi sebab kita berdiri di padang mahsyar kelak, dihisap panjang, dan kita mungkin dimalukan di khalayak ramai dan mungkin diazab. Kerana bila Allah Ta'ala tak nak ampun dosa, maka Allah akan azab. Sehinggalah dikira dah tamat ataupun dah memenuhi pengampunan, dengan azab tadi baru dikeluarkan. Ingat tahwin ini. Dan syaitan juga dia akan, bila kita buat maksiat, dia akan buat tas'id. Apa tu tas'id? Dia kata payahlah nak taat balik. Dia menjadikan kita buat baik itu macam payah balik. Payah. Padahal selama ni kita okey je pergi kuliah pagi, petang. Bila kita nak taubat, nak pergi balik kuliah, macam susah lah Ustaz. Kena bangun awal, kena pegang kitab, kena catat, kena duduk depan. Dalam duduk depan tak boleh tidur pula tu. Kita rasa benda baik ni susah. Syaitan ajar kita benda baik susah. Lepas tu kena sedekah pula Ustaz. Padahal dia dah habiskan duit dia benda lain, boleh je. Tapi bila hal-hal baik ni, syaitan kata susah benda ni. Nak taubat pun susahlah kau taubat. Kalau kau taubat, kau dah hilang kawan. Kalau kau taubat, kau dah tak boleh buat benda ni, benda tu. Susah taubat ni. Tentu ramai orang, dia rasa susah jadi baik. Susah jadi baik. Yalah, bila baik ni Ustaz, nak maki-maki tak boleh. Kita biasa maki dalam Facebook. Jadi baik. Ayatnya bersabarlah. Bertabahlah. Itulah ayat orang baik. Senyum je lah. Itulah. Kita biasa Ustaz, kalau sikit orang buat silap, sekarung kita bagi maki. Selori. Oh, puas hati Ustaz. Tidur lena. Tiba, kena jadi baik.
Susah baik. Saya tengok orang baik ni semua nampak macam kena bully je. Kita tengok orang buat baik ni kena budi. Kalau dia jahat kan senang. Kita nak maki, hamu, sumpah, serana. Habis kita boleh buat. Macam senang je jahat ni. Tapi bila buat baik macam susah. Kalau kena pakai kopiah Ustaz. Dia pakai helmet berat tu dia tak rasa susah. Kopiah ringan dia sebenarnya susah pakai kopiah Ustaz. Dia nampak orang jadi haji dah taubat. Dia bimbang kalau dia buat baik bertempiaran peluang-peluang dia. Ada ramai orang enggak buat baik ni susah. Kerana itu bila mereka buat dosa mereka tak nak tahu. Mereka bimbang bila buat baik ni susah. Kalau kena mengaji tengok ustaz buka kitab tebal tu. Nak. Kita biasa mengaji pakai surat khabar je. Ibu buku tebal, ada pula istilah Arab berbelit lidah saya ni. Lepas tu kena belajar Quran. Susah belajar Quran ni. Dia tengok Quran susah belajar. Kenapa? Tuan-tuan sekalian, syaitan. Padahal belajar Quran ni senang. Saya ada sahabat-sahabat yang tak erti baca Quran. Saya tahu ambil masa 3 bulan je belajar Quran, awak pandai sampai mati Quran. Steknya macam mana gini, awak baca surah yang awak nak baca je. Cari surah-surah yang memang jadi amalan. Awak belajar surah Al-Mulk. Awak belajar surah Al-Kahfi. Awak belajar surah As-Sajdah. Beberapa surah belajar yang tu je, dah awak belajar ngaji yang tu je. Kalau awak tak nak mengaji, belajar 30 juzuk. Cukup. Belajar surah Yasin. Maka dah awak baca. Tak ada masalah apa. Kalau awak belajar keluar Allah, tak belajar keluar Allah, awak mengaji keluar Allah tu sampai mati. Awak sudah dikira membaca Al-Quran. Sebab itu Allah sebut, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa pun yang mudah daripada Quran, bacalah. Tak mesti kita baca dari satu sampai akhir. Ambil satu surah, belajar yang tu 3 bulan. Saya belajar ayat lazim dia 3 bulan, mahir. Boleh buat dalam solat. Tu iman kita yang hafiz-hafiz pun buat ayat lazim juga. Sama. Orang nampak macam hafiz juga kita. Sebab sama je baca. Jadi tak perlu kita nampak benda itu susah. Tapi syaitan ajar kita susah. Kemudian apa lagi syaitan buat bila kita buat maksiat? Tai'is. Dia ajar kita putus asa. Dah banyak dosa ni. Tuhan terima ke? Tuhan terima ke taubat saya, Ustaz? Dah buat jahat ni. Saya memang dulu baik, Ustaz. Dulu saya baik. Sekarang saya jahat. Tuhan terima ke? Saya dah putus asa ni. Syaitan bisiklah, Tuhan dah tak terima. Kau ni memang jahat lah. Kau dah confirm ahli neraka. Tak apalah. Alang-alang neraka. Terus je. Jangan paling belakang. Syaitan. Kata alang-alang menyelup perkasang, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau boleh berenang saya dalam tu. Sebab itu ramai orang buat maksiat, dosa. Yang asalnya dia orang baik, bukan orang jahat, orang baik. Dia rasa macam putus asa. Allah ampun ke dosa. Tentang rasa putus asa ini, sehingga lupa rahmat Allah yang luas. Inilah kesan. Bila kita buat ibadat, kita bergantung pada ibadat, bukan bergantung pada Allah. Sebab itu Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menyebut dalam hikamnya, min alamati i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antara tanda seorang itu beramal dan dia berpegang pada amalannya ialah dia akan berputus asa ketika mana dia buat dosa. Kalau kita buat ibadat, kita bergantung pada Allah. Allah yang gerakkan kita untuk buat ibadat. Kita bukan buat ibadat kita rasa tulang pak kerak kita yang buat, lalu kita rasa saya hebat. Dia macam orang cari rezeki yang dia ingat rezeki itu daripada kecerdikan dia lah. Bila dia gagal, dia dah give up. Sebab dia tak nampak rezeki itu dari Allah. Kalau dia nampak rezeki dari Allah, dia tak ada istilah gagal. Usaha lagi. Kalau kita tak tahu bila kita berjaya, tu usaha. Gagal yang ni, cuba yang ni pula. Lagi ada nyamuk. Tapi bila kita memang bergantung pada tulang pak kerak kita, kepandaian, kebijaksanaan kita, Allah jadikan orang ni paling cepat putus asa bila berlaku apa-apa musibah. Kita memang pakar dalam bidang perubatan. Tiba sakit. Tak apa, saya tahu obat ni. Saya pun kenal banyak profesor dalam bidang perubatan. Gagal semua, kita pun putus asa. Sebab kita lupa penyembuh itu Allah. Kalau kita tahu penyembuh itu Allah, dari awal kita tak akan putus asa. Kita terus ikhtiar. Katakan tuan-tuan vaksin ni gagal, katakan. Kita tak akan putus asa. Sebab kita kata vaksin ni ikhtiar. Dan kita akan ikhtiar lain pula. Banyak cara. Orang kata, oh, kita vaksin bagus. Tiba dengan vaksin pun kena juga.
Oh, lagi teruk kena. Dia pun putus asa. Ya, kerana dia bergantung pada ilmu dia. Pada bijak dia. Memanglah. Dan negara-negara yang bergantung pada ilmu, pada kebijaksanaan, dia akan kecewa. Sebab tu kita diajar mudah. Fa'idhal maritu fahuwa yashfini, yang sembuh Allah. Kita mengambil semua jalan ikhtiar. Kalau orang kata ikhtiarnya dengan SOP, kita ikhtiar. Tak berjaya juga, tak apalah. Kita tahu Allah nak tunjuk jalan lain. Dengan vaksin pula pun kita ikhtiar. Tak berjaya juga, tak apa, kita cari jalan lain. Mungkin dengan cara itu, cara ini, kita akan terus berusaha. Sebab setiap usaha kita, kita dapat pahala. Setiap usaha kita menunjukkan bahawa kita yakin ada Allah. Kalau kita berhenti berusaha, bermakna kita bergantung pada akal kita dan bergantung kepada material, bukan Allah. Sebab orang ni, kalau benar-benar iman dia, dia tak akan berhenti berusaha sampai jumpa Allah. Sebab tu baik kita orang meniaga, baik kita namanya doktor, baik kita namanya manusia yang melalui pelbagai ujian, lagi mana tuan-tuan tak ada putus asa, itu tanda tuan-tuan bergantung kepada Allah. Sebab itu Allah menyebut la ta'asu min rahmatillah, la ta'asu min rauhillah, fa innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Waktu Yaqub AS berpesan pada anak-anaknya, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Kerana yang berputus asa dari rahmat Allah itu ialah orang kafir yang tak ada Tuhan dalam dirinya. Kita ada Tuhan. Kalau pun orang kata, Ustaz ni tak jadi, itu tak jadi, tak apa. Kita akan terus. Kita tak akan berhenti. Tuan-tuan, kalau kita tengok burung yang duduk dalam sangkar, dia tak pernah berhenti mencari jalan keluar. Dia tak berhenti. Bila tuan-tuan buka, dia terbang terus. Walaupun sesudah bertahun. Dia tahu ada jalan keluar. Itu bergerak. Maka kita pun tahu bahawa setiap benda ni, tuan-tuan, ada jalan keluar. Maka ingat, syaitan akan tanamkan putus asa. Dan seterusnya, apa syaitan buat bila kita berdosa? Al-iqtira, dia memperdayakan kita dengan berkata, kan semua orang buat maksiat, bukan kamu seorang pun. Dia akan tunjuk pada orang buat maksiat, orang yang macam kamu ni bukan sikit, ramai. Ramai. Maka seorang tak salah sebab ramai. Bukan saya seorang je buat, Ustaz, dia pun buat. Sebab itu orang maksiat dengan ramai bilangan mereka menjadikan mereka masih merasa bangga dan tak rasa salah. Sebab itu orang berjudi, kenapa dia tak rasa salah? Sebab ramai berjudi, bukan dia je seorang. Kata, bukan saya judi, Ustaz, orang sebelah saya pun berjudi, tu pun berjudi. Dia rasa dia macam ada sokongan. Iqtirar, dia terpedaya dengan ramai ahli maksiat. Sebab itu tuan-tuan, bila kita buat maksiat, cepatlah taubat sebelum datang benda-benda ni. Kalau datang benda-benda macam ni, habis kita. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah sekalian kamu, wahai orang beriman. Semoga kamu berjaya. Al-Falah. Nak berjaya bila buat dosa tu, taubat. Allah tak mencela kita buat dosa, Allah mencela kita kerana tak bertaubat. Dia buat dosa berlaku pada semua orang. Dan buat salah berlaku pada semua makhluknya. Tuan-tuan, si binatang yang memang tiap-tiap hari berburu binatang, dia pun boleh buat silap. Padahal dia tak ada kerja lain buru binatang, dia pun boleh buat silap. Kesilapan teknikal berlaku dan dia tu belajar, itu binatang. Kita manusia Allah beri akal. Bukan Allah Ta'ala tunjuk waktu Adam turun ke bumi dengan kesilapan dia. Walaupun kesilapan para Nabi SAW bukanlah dosa, tetapi para Nabi dengan pantas bangkit, belajar daripada kesalahan dengan bertaubat pada Allah. Taubat mereka untuk mengangkat darjat, bukan untuk mengampuni dosa. Sebab mereka tidak berdosa. Taubat kita pertama-tama perlu melalui satu tingkatan menghapuskan dosa sebelum Allah angkat darjat. Maka sebab itulah kita kena taubat segera, kena taubat cepat. Kerana bila kita melambatkan taubat, maka makrifat kita terjejas, agama kita terjejas, dan juga masalah hati kita juga terjejas. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah ayat 74.
Kalau mereka bertaubat, itu baik untuk mereka. Tapi kalau mereka berpaling dan tidak mau bertaubat, maka ketahuilah azab Allah itu pedih yang disediakan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak akan jumpa penolong-penolong mereka di bumi ini. Tak ada penolong, tak ada pembantu. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tak taubat, dia zalim. Kenapa zalim? Kerana Allah itu penerima taubat. Zalimlah kamu. Kerana Allah itu pemurah. Kerana Allah itu nak beri taubat. Kamu yang tak pergi minta, kenapa? Dan kita, kalau kita kata, saat kerajaan kenapa tak tolong saya, itu tak tahu sebab awal dah minta belum? Sebab kaedahnya kamu kena minta. Isilah borang. Lepas kamu isi borang, lepas kau minta, dia tak peduli, betul dia salah. Kenapa? Ya, kamu ramai. Dan nak ajar kamu rendah diri sikit, minta lah. Allah suka orang minta-minta ni. Ni minta pun tak, tapi kata kenapa tak bagi. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila kita buat taubat, bila kita berdosa, cepat-cepat bertaubat. Jangan biarkan ada benda belakang kita. Syekh menyebut binatang-binatang yang mengacau dan mengganah. Apa benda binatang tu? Ini suatu bentuk takbir, tamsili ataupun gambaran, taswir, gambaran benda yang nak membinasakan kita, yang terdiri pada hawa nafsu, syaitan, dunia, ini semua ganas-ganas belaka. Sebab dia tak akan bebaskan kita daripada neraka. Dia peluk kita kuat-kuat biar terus duduk neraka bersama dia. Sebab itu tuan-tuan jangan toleh ke belakang. Kerana yang menunggu kita di belakang itu nak binasakan kita. Terus ke depan. Baik, saya dah berjalan ke depan untuk menghadap Allah. Mungkin saya pun tergelincir kaki dengan dosa saya. Terus bangkit, bangun, jalan balik. Jangan berhenti di situ, jangan berpaling ke belakang. Sebab jalan menuju Allah ini depan, dia bukan belakang. Kalau buat salah, saya buat salah, seorang buat salah, maka taubat. Barangkali ada hikmah buat salah. Mungkin salah tadi sebagai satu cara untuk membuang ego kita. Sebab tidak, kita dah kata kita wali Allah. Saya rasa saya wali Allah, Ustaz, sebab tak pernah buat maksiat. Terjebur dengan maksiat. Supaya kita tahu, kita tak boleh ngaku pun kita ni wali Allah. Tak boleh ngaku. Sebab kita tak tahu kita di sisi Allah. Yang penting kita terus ikhlaskan. Yang angkat kita wali tak wali ni Allah angkat. Kerja kita ialah taat pada Allah, bukan kerja nak tarik pingat kita, pangkat kita apa kat sini. Maka kadang-kadang tuan-tuan, kita dah terpesona dengan baik kita. Maka Allah hadirkan satu maksiat supaya jangan terpesona dengan baik kita. Dengan melihat baik kita hari ini kerana rahmat Allah. Allah merahmati kita sebab itu kita jadi baik. Bukan sebab kita. Lalu kadang-kadang kita dah baik ni, kita mula mudah mencela orang lain, meremehkan orang lain. Maka Allah pun jadikan kita tergelincir untuk buat maksiat. Supaya kita tahu bahawa kalau Allah tak lindungi kamu dari maksiat, kamu akan berlaku pada kamu. Sebab itu kita mohon perlindungan Allah. Kemudian kata Syekh, kembali kepada Allah dengan hati kamu, hati. Dan buang tabiat hawa nafsu kamu yang gelojoh. Dia bila Syekh mentakbirkan hawa nafsu yang makan. Makan apa benda tuan-tuan? Ya, makan semua benda-benda yang dilarang oleh Allah. Digambarkan seorang bila melanggar perintah Allah seperti nafsu yang memakan makanan. Gelojoh. Tapi bila kita lapar, makan gelojoh. Tenang, sairah tenang. Tapi dalam kepala tu dah nampak. Baru suap mi nampak nasi. Nasi apa ni? Baru minum air tu nampak Nescafe pula lepas ni. Kopi pula lepas ni. Dia punya gelojoh. Tengah lapar. Ni makan sini, jeling sana. Gelojoh. Maka Syekh mentakbirkan bila nafsu kita, hawa nafsu kita yang tidak dikawal ini, maka dia akan gelojoh untuk buat sesuatu. Kata Syekh, jangan dulu, sabarkan dulu, jangan jamuh makanan, melainkan ada dua saksi yang benarkan. Syekh mentakbirkan perbuatan-perbuatan yang berada depan kita umpama makanan. Setengah-setengah perbuatan ni kadang-kadang kita nampak ada keuntungan. Ini projek besar ni dapat untung besar. Ini benda ni dapat untung besar. Kawan orang ni dapat untung besar. Kita gelojoh macam nafsu gelojoh pada makanan. Jangan buat dulu sehingga ada dua saksi. Quran dan Sunnah. Boleh tak benda ni? Tengok perintah Allah dalam tu. Oh boleh. Okey buat. Tengok Sunnah Nabi dijelaskan. Oh boleh. Boleh, silakan.
Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila dah tengok Quran dan Sunnah, ada dua lagi kamu kena tengok. Apa dia? Hati kamu dan tindakan Allah pada kamu. Baik, ni dua ni kita perlu jelaskan. Quran, hadis kita faham. Bila Syekh menyebut, ada lagi dua saksi, hatimu dan juga tindakan Allah. Baik, hati kita macam mana? Gini, tuan-tuan. Katakan orang bagi kita satu projek. Kita kontraktor. Kontraktor kelas D katakan. Oh, ni ada satu projek. Oh, bagi projek. Projek buat apa ni? Buat empangan. Cik empangan. Baik, tengok Quran boleh tak buat ni? Boleh lah, halal. Hadis tak ada masalah, carilah rezeki. Hati kita mampu ke kita? Kita pun tahu kita mampu tak? Saya tak ada kepakaran ni. Maka hati kita kata janganlah. Nanti kalau buat-buatkan fitnah. Hati kita bertanya. Atau dengan mudah macam ni lah tuan-tuan, kita nak kahwin dua. Nak kahwin dua, senang cerita contoh dia. Baik, saya nak kahwin dua, tengok Quran, boleh Ustaz. Saya dah buka Quran terus surah An-Nisa ayat kedua. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Baik, tengok hadis, oh boleh juga. Nabi kata boleh. Baik, Quran hadis kata boleh? Ya boleh. Tengok hati kita. Mampu tak kita? Tengok gaji 3,000 sebulan. 3,000. Ni nombor satu ni pun dah berhutang duit ni. Berhutang pula dengan bini nombor satu tu. Berhutang dengan bini pula. Kalau dia berhutang dengan orang lain, okey sikit. Dia berhutang dengan bini macam bagi bola tanggung untuk bini smash dia. Memang berdoket tak dari tu. Smash. Alah abang, baju pun saya beli. Kalau lelaki ni, saya beli beras. Yelah, duit saya. Oh, tak jawab ni. Kita pun tengok hati kita. Betul, kahwin dua ni boleh. Quran ni kata boleh, hadis ni kata boleh. Ustaz pun kempen tiap-tiap hari, boleh. Kita pun tengok diri kita. Cek punya cek. Rasa tak mampu. Sudut apa? Nafkah lah, saya tak mampu. Sempat tak cari kerja lain musim macam ni? Tak boleh Ustaz. Orang lain pun nak kena buat kerja. Okey, hati kita kata belum. Kemudian yang keempat, tengok tindakan Allah pada kita. Apa tindakan Allah? Anda nak faham tentang tindakan Allah. Tuan-tuan, bila kita buat benda halal, dia akan menjauhkan kita pada Allah atau tidak? Kalau kita buat benda ni menjauhkan kita pada Allah, walaupun benda ni halal, maka jangan. Sebab bila Allah Ta'ala sayang kita, kita ambil apa pun benda dunia, dia tak akan jauhkan kita dari Allah. Kita dapat kebun 10 ekar. Okay, kita pun mula nak jadi petani lah. Nak tanam lah serba bentuk. Jenis-jenis durian yang kayangan-kayangan ni. Blackthorn, kayangan, durian kayangan. Daripada Dewata Raya. Oh, geng-geng. Durian kayangan. Ni Musang King, Tupai King, Teka, Musang Queen. Semua ni. Semua benda-benda yang orang hebat ni. Orang kata ni durian poni. Habis D267, 297, 303. Habis bentuk durian ni kita tanam. Baik, korang kata boleh, hadis kata boleh, semua boleh, bagus lah. Nak berniaga boleh. Tanya hati, mampu 10 ekar. Sebab saya setiap hari jogging 10 km. Lepas tu kita tengok, ni kita berkebun ni, agak-agak salat jemaah tinggal tak? Agak-agak lah. Lepas berkebun ni, kuliah ustaz pun slow, ustaz. Penat ustaz. Penat. Dah malam-malam kiam mulai tunggu durian jatuh. Agak tak sempat kuliah subuh. Baik, itu tindakan Allah pada kamu. Bila kamu ambil dunia, kamu makin jauh dengan Allah, makin hati-hati. Hati-hati, kita ambil dunia, lihat tindakan Allah pada kita, kita makin jauh ke makin dekat? Kalau makin jauh, maka jangan. Jangan ambil, kerana bahaya. Membahayakan agama kita. Sebab itu tuan-tuan, bila kita dapat naik pangkat, oh bagus ni orang offer pangkat, tapi kena pindah. Kat mana? No, pindah kat setiap tempat. Kita dah cek, kita biasa duduk masjid, surau. Umur dah tua 50, tiba kena tukar jauh. Cek tempat tu memang masjid tak ada, surau tak ada. Kuliah pun tak ada. Kena pindah kat mana? Zimbabwe. Jauh. Lagi 2 tahun sebelum pencen. Cek punya cek ni bahaya. Saya tua-tua nak belajar ngaji, itu ini. Memang harus, boleh tak ada hal. Tapi bila fikir tindakan Allah pada kita, bimbang-bimbang bila kita ambil dunia makin jauh kita pada Allah, maka saya tak apalah, tak naik pangkat. Saya nak kira pencen kat sini lah. Sebab saya dah ambil kira semua. Tanggungjawab saya pada keluarga, pada agama. Saya bukan muda lagi nak buat benda tu. Maka di situ kita belajar tindakan Allah pada kita. Kerana Allah,
Bila sayang kita, Allah ubah kedudukan kita pada satu kedudukan tanpa mengurangkan keadaan kita dengan dia. Kita masih sama, boleh mengaji, boleh kuliah, tak berubah walaupun kita jadi siapa pun. Lepas kita naik pangkat, lepas kita jadi itu, ini, kita macam biasa, duduk sah depan, boleh solat jemaah, boleh dengar kuliah. Maka 4 petunjuk ini penting dalam setiap tindakan kita. Maka ini di antara perkara yang perlu kita lakukan. Dan ingat, setiap perkara kita perlu gunakan dengan kita perlu lakukan dengan seluruh kesungguhan kita. Bukan dengan berangan-rangan, bukan dengan berpura-pura, tapi dengan kesungguhan mencari redha Allah Ta'ala. Maka bermula dari taubat, kemudian membetulkan balik kedudukan dan keadaan kita, dan mengawasi hawa nafsu yang sentiasa tamak haloba. Biar ada hakim yang menjadi penentu, yang menjadi pembimbing kita. Lihat perintah Allah, lihat perintah Nabi SAW, lihat bagaimana hati kita, dan lihat bagaimana perbuatan Allah pada kita. Apakah ia mendekatkan atau menjauhkan. InsyaAllah selepas kita taubat kembali kepada landasan sebenar, kita akan terus ke hadapan, kita akan terus bersemangat dalam ibadat kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.